Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 42. Kitab Jawi, kalau kitab Rumi berbeza muka surat. Perenggan yang terakhir, ingkar atau tidak mempercayai akan hari akhirat atau hari menerima balasan itu ada kerana kamu tidak menghiraukan atau kamu sengaja membelakangi ingatan dan perasaan suci yang ada pada pembawaan kejadianmu sebagai manusia yang sanggup berbuat kebajikan atau berbuat kejahatan, yang pernah menerima kebaikan orang lain atau menderita kejahatan. Disebut di sini di antara punca manusia ni tidak taat pada Allah. Di antaranya disebut engkar. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Fatihah yang kita dah baca sehari 17 kali, ghairil maghdubi alaihim, kita memohon kepada Allah supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang dimurkai Allah. Yang dimurkai Allah, tuan-tuan, ialah Yahudi. Tapi jangan kita faham Yahudi semata-mata yang dimurkai Allah. Tafsir ni dia dua. Lepas tu kadang-kadang kita baca yang ni, ustaz lain, mahabak lain, saya tak condemn. Ada satu ketika, tuan-tuan, seorang ustaz dalam kuliah dia bagi tahu Qabil menanggung dosa apabila berlaku pembunuhan di atas muka bumi. Sebab dia yang memulakan pembunuhan tersebut. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhih faqatalahu fa'asbaha minal khasirin, dalam surah Al-Ma'idah pada ayat 30. Dia sebut. Jadi maknanya sebagai ulama kata dasar ayat ni beliau menanggung sebahagian dosa kesalahan membunuh. Tapi yang saya baca ulama kata dah. Jadi sebab tu saya bab ni saya tak mau kita duduk tengkap habis masa. Tapi apa yang saya faham, apa yang saya belajar, ni yang saya bawa. Jadi makna kita jangan semata-mata menganggap yang dimurkai Allah hanyalah Yahudi. Tidak. Kalau tengok kitab tafsir, ciri-ciri manusia yang dimurkai Allah tu ada banyak. Salah satunya saya tidak menafikan engkar. Engkar, tuan-tuan. Makhluk pertama yang engkar terhadap perintah Allah, semua kita sedia maklum, iblis. Wa in qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana kata Allah, kami memerintahkan kepada para malaikat supaya tunduk menghormati Adam. Semua malaikat berbuat demikian kecuali iblis. Iblis dia ada dua penyakit. Aba, dia engkar ataupun enggan. Enggan tu ada adik ya. Dia engkar. Wastakbara, dan dia menganggap diri dia lebih mulia daripada Adam. Kemudian Allah kata apa? Kerana dua sifat ini,
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan adalah iblis itu kafir, kata Allah. Dan saya tengok kebelakangan ni duk masuk dalam WhatsApp, duk cerita pasal Khawarij lah, cerita ada ustaz-ustaz yang mengkafirkan orang lah. Daripada duk timbul balik cerita ni. Kita tak mengkafirkan sesiapa. Kita baca ayat Quran, ulama sebut ada dalam Quran ciri-ciri aba wastakbara. Kalau dia engkar dan takabur, dia merasa diri dia lebih mulia, diri dia tak layak untuk mematuhi perintah Allah, maka kafirlah dia. Kan? Jadi payah tuan-tuan lah ni. Zaman lah ni lah, dulu tak apa teruk nak yang apa cakap semua tak betul. Silat-silat dia kata pula tu, jangan tafsir ikut hawa nafsu. Hang tu ulama tafsir kan, aku nak tanya balik. Nak tanya tu lah kan. Hang ulama tafsir kan. Hang sama macam aku ya. Kan? Itu cerita dia. Jadi engkar tuan-tuan. Salah satu dia sebut engkar sini, iblis pun kerana keingkaran dia. Dan keduanya, dia merasakan diri dia lebih mulia daripada Adam. Ana khair minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf ayat 12. Aku yang aku tak mau tunduk hormat dia ni pasal benda ni, dia kata. Engkau cipta aku daripada api, manakala Adam pada tanah. Aku lebih mulia. Dia faham tak? Itu takabur. Takabur tu apa dia? Apa dia? Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takabur itu dia menolak kebenaran dan memandang rendah terhadap manusia. Itu takabur. Hadis Muslim. Baik. Jadi engkar ni salah satu sifat yang menyebabkan seseorang itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok, bukan kita nak mengkafirkan siapa-siapa. Ustaz lupa nak ambil Ustaz. Dia ada dengan kaitan dengan engkar. Kita dengar. Bagaimana seseorang itu boleh menjadi kafir? Itu dia. Tadi saya dengar apa? Ada. Tak ingat lah. Sebut yang tu lah. Ayat Al-Ma'idah 44. Tak tuan-tuan dengar tafsir. Itu ya tak? Kan saya kata, Allah kata, yang ditafsirkan oleh para ulama. Iblis menjadi kafir kerana sifat engkar dan takabur. Dan engkar ni salah satu sifat yang menyebabkan batal iman dan Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Al-Maidah 44. Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah golongan kafir. Tuan-tuan dengar. Itu makna tuan-tuan dengar apa yang disebut oleh ni Allah Taala sendiri. Mana dia? Takkan tak ada ni. Dia sebut tuan-tuan dalam kitab yang ni, mungkin cetakan lama kalau saya tak pastilah. Dia sebut di antara maksud kenapa manusia menjadi kafir juga sekiranya dia engkar dan benci terhadap hukum hakam Islam. Engkar juga. Lepas engkar benci sebab tu rosak iman dan Islam. Ada kat saya ada, tapi bukan ini. Jadi ini kena faham elok. Bukan kita mengkafirkan siapa-siapa, kita hanya baca apa Allah sebut. Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia menjadi kafir. Macam mana? Bila dia ada dua sifat, benci dan engkar. Benci pun Nabi sebut, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis Bukhari. Siapa-siapa tak suka dengan sunnahku, maka dia bukan umatku. Tu benci. Quran kata apa? Benci. Quran kata segala amalan yang dikerjakan tidak berpahala.
walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, kerana mereka benci terhadap syariat Islam. Yang ni adalah ni, macam mana yang ni boleh tak ada, ni cek takkan lama ni. Saya baca muka surat 1358 ayat, saya baca Muhammad ayat 8 dan 9. Tuan-tuan dengar. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai, tak suka, benci apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dah? Di antara yang mereka tak suka, manusia tak suka hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran, lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Surat 1358. Jadi itu di antara sebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Ingkar ni di antara ciri-ciri manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bukan Yahudi sahaja yang dimurkai oleh Allah, tetapi orang-orang yang ingkar juga dimurkai oleh Allah. Seterusnya, apa ciri-ciri manusia yang dimurkai oleh Allah? Ialah yang menyembunyikan kebenaran. Yang ni pun Allah murka, tuan-tuan. Dia tahu tapi tak mau cakap. Tambah zaman law kami cakap pelik-pelik, tuan-tuan kena saja. Aku pun kena lah baru ni. Pergi balai polis, IPD. Dia pun fitnah saya. Lain kita cakap dalam video tak ada benda tu, saya tak sebut, tapi dia keluar dekat video tu. Seolah-olah macam saya kata benda tu. Dia keluar tulisannya. Jadi saya pun dipanggil ke IPD Aluk Stang. Masa tu kebetulan ada sana sebab sidang DUN kan. Pergi sejam lebih lah. Tapi benda kita tak kata. Saya tak takut. Saya pun reti sikit sebanyak undang-undang di Malaysia ni. Kan abang tuan-tuan, undang-undang di Malaysia ni perkara 10.4 dalam Perlembagaan Persekutuan. Ada 4 perkara ni tak boleh disentuh. Perlembagaan Persekutuan 10.4. Pertamanya tentang kewarganegaraan. Kita tak boleh duk tikai kewarganegaraan seseorang. Yang kedua, bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan, tak boleh petikai. Yang ketiga, hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera. Dia apa petikai tak apa. Tak tahulah dalam WhatsApp duk keluar tu. Ada puak-puak Cina ni dia tak setuju. Dia tak setuju banyaklah perkara dalam Perlembagaan Persekutuan. Hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera tak boleh dipetikai. Yang keempat, tak boleh sentuh soal raja. Boleh faham tuan-tuan? Pak benda tu bila kita tahu, takkan kita nak cakap benda-benda tu. Bodoh kan? Raja nak cari penyakit lah kan? Saya pun pergi kat sejam lebih lah. 3 kali tuan-tuan saya kena. Sejarah 30 tahun duk dakwah 3 kali pergi balai polis kan? Tak apa, saya tak bimbang. Siapa-siapa buat zalim, Allah ada. Tak usah bimbang. Tuan-tuan tengok muka saya, ada muka besar hati. Saya ada Allah. Kita pun ada juga tok-tok guru orang alim ajak kita. Ada masa ketika kita kena buat juga tuan-tuan. Jangan kata semua tak boleh buat. Mana boleh doa keburukan sesama Islam? Siapa kata tak boleh? Nabi doa suruh laknat, Sa'id bin Zaid doa suruh mati tu kan. Belajarlah sama, semua tak boleh. Saya tak nafilah kalau kita memaafkan kezaliman orang kat atas kita, itu yang terbaik. Tapi kalau nak balas pun tak apa. Mayang hajat minta mati cepat ke, minta dia aksiden ke, kaki patah satu. Boleh Apa kata tak boleh? Balik pergi cari kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Pergi tengok apa yang Nabi doa. Allahumma la'an ri'lan wa zakwan wa usayyah. Dia sebut 3 nama ni. Dia minta Allah laknat ketiga-tiga. Kalau tak salah saya, doa Nabi Allah makbul, mati ketiga-tiga. Sa'id bin Zaid yang selalu saya sebut, dia juga dizalimi oleh seorang wanita bernama Arwah dalam kes tanah.
Kerana kelicikan wanita ni, tanah tu bertukar milik jadi milik arwah. Sedangkan tanah tu milik Sa'id bin Zaid. Dia balik, dia berdoa, Allahumma in kanat kadhibatan fa amma basaraha waqtulha fi ardiha, rawahu Muslim. Jadi Bukhari ini Muslim. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya arwah berdusta, buka mulut bohong, kan, aku minta kepada kamu dua. Pertama, butakan mata dia. Yang kedua, matikanlah dia di atas tanah tersebut. Tuhan makbul. Sa'id bin Zaid salah seorang sahabat yang dijanji syurga. Kena faham tak? Kalau sahabat boleh buat, takkan kita tak boleh buat? Kan? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayya bin nawali. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para sahabat yang mendapat petunjuk. Itu sahabat mulia Sa'id bin Zaid. Dan gigitlah dengan gigi geram, jangan lepas. Sebab tu kadang-kadang Al-Quran tak ada, hadis tak ada, sahabat buat, tak boleh. Quran tak kata macam tu, hadis pun tak ada, tapi sahabat kata. Contoh di antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, afatuddin salasatun, 3 perkara yang merosakkan agama. Faqihun fajirun, ulama yang jahat, jenis menyembunyikan kebenaran. Wa imamun jairun, pemimpin yang zalim. Wa mujtahidun jahilun, mujtahid yang jahil. Itu hadis kata Sayyidina Ali. Boleh tak ikut? Awak tak boleh pula. Kita siapa? Kan? Jadi cerita macam tu. Jadi menyembunyikan kebenaran ini juga ada ciri-ciri manusia yang dimurkai oleh Allah. Dan Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, balasan menyembunyikan kebenaran, Allah laknat dia, dan seluruh manusia di atas muka bumi melaknat dia juga tu dia. Mana tak selamat lah. Ayatnya Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah 174. Allah laknat dia dan dia juga dilaknat oleh seluruh makhluk yang boleh melaknat, termasuk binatang-binatang pun duk makan hamunnya. Boleh tak tu? Baca dari Quran ni bukan main syok-syok cakap macam tu. Lepas tu saya tak bimbang. Kita parody the do's and the don'ts. Cakap mutia sikit. Ada benda kita boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. 4 tadi sensitif, tapi tiba-tiba keluar 3R. Race, religion, royal. Bangsa, agama dan raja. Saya duk cari dalam perlembagaan persekutuan tak ada yang tu. Nah, undang-undang, orang yang pandai undang-undang mudah ramai mana. Depa boleh cakap hinalah bangsa kita, Melayu bodoh, hina agama Islam, tak apa, minta maaf, clear, betul tak? Share, clear, betul tak? Tangguh kan? Oh, kita cakap lain, dia pergi tulis lain, keluar kod skrin. Saya tengok, saya simpan video tu. Saya tak kata tapi tak apa, tugas saya menyatakan kebenaran. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak ulang, dengar elok-elok. Tuntutan untuk menyatakan kebenaran bukan di atas bau ustaz, ulama saja. Kalau tuan-tuan dan perempuan merasakan tuan-tuan dan perempuan juga beriman kepada Allah, tuntutan ini juga dipikul oleh tuan-tuan dan perempuan. Mana dia ayatnya? Ini dah 1121, surah ke-33 ayat 70. Ingat sampai bila-bila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. 1121, 1110. Kena ulang selalu, baru kita tahu kita ada berkewajipan menyatakan kebenaran. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Haram kata haram, zalim kata zalim. Ni tuntutan ke atas orang yang beriman. Kau ustaznya
Cuba dengar hadis pula. Imam Tirmizi, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas an yaqula bihaqqin idza alimahu. Ketahuilah, jangan kerana kegerunan kamu takut terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mengetahui. Kamu tahu tindakan mereka tak betul, menyalahi syariat Islam, menyalahi ajaran Islam. Loh, duduk diam. Tuan-tuan balik fikirnya dia. Tuan nak masuk syurga kan senang tuan-tuan. Kalau senang Nabi tak perang 19 kali. Tapi Nabi ajak kita, siapa yang berangan nak duduk dengan Sayyidina Hamzah kena buat kerja tanggungjawab besar. Sayyidus syuhada Hamzatu thumma rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu rawahul hakim. Ingat dia penghulu segala syuhada ialah Sayyidina Hamzah. Kemudian siapa yang rasa-rasa nak duduk dengan Sayyidina Hamzah dalam syurga, dia kena buat dua kerja. Kemudian bangun seorang lelaki lantas menuju kepada pemimpin yang zalim, lalu disuruh dan dilarang, lalu dia dibunuh. Kena buat kerja ni. Dia suruh-suruh, larang-larang, dia kena bunuh. Dia duduk dengan Sayyidina Hamzah. Kita nak cakap kebenaran pun tak berani, duk berangan masuk syurga. Jam sahabat saya meninggal dunia semalam tuan-tuan. Semalam malam Jumaat, duk takbir nak sembahyang maghrib. Allah mulianya, mudah-mudahan Allah bagi rahmat ustaz dia. Dia mu'alaf tuan-tuan. Dia masuk Islam lama dah, sampai dia jadi salah seorang pendakwah nak untuk orang bukan Islam. Pandai dia, pandai. Ayat-ayat Quran semua cakap. Bahagianya kan. Takbir jatuh, sakit jantung lah kot. Jadi tuan-tuan, itu tuntutan menyembunyikan kebenaran, ciri-ciri manusia yang dimurkai oleh Allah. Jangan duk nampak Yahudi ya. Kalau ulama menyembunyikan kebenaran, ustaz tidak berani berkata benar, jangan. Kenapa perlu berkata benar? Kena jawab dengan hadis juga tuan-tuan, baru tak cerai. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati. Hadis Imam Bukhari. Hendaklah kamu senantiasa benar. Kerana kebenaran itu membawa petunjuk kepada kebaikan, dan kebaikan pula membawa kepada syurga. Sebelum ni kita doa amal salah. Kau tu main tegur Syekh betulnya macam ni. Dia berlakulah perubahan. Allah silap bukan saya selama ni kan. Benar itu membawa petunjuk kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada syurga. Macam ni cara betul. Kita mula ubah, kita mula amal cara yang benar, akhirnya syurga tempat kita. Yang ketiga disebut oleh ulama, ciri-ciri manusia yang dimurkai oleh Allah, yakni manusia yang tidak mau menerima sesuatu hukum agama dengan penjelasan, dengan dalil pun tak mau terima. Pasal apa tak mau terima? Dia sebut kadang-kadang kerana fanatik, kerana ta'assub dengan sesuatu pendapat. Ni banyak macam ni. Dia kira dia yang betul, orang ni semua tak betul. Jam. Lepas tu tak ada kerja, duk tengok video orang, dia buat komentar. Dia tak tahu orang duk parti kat video dia, orang komen dia balik. Ada tuan-tuan. Dia duduk tu belah sana Jericho, dekat Timbuktu, Afrika Selatan. Jenis tu pun ada. Kira pendapat dia betul. Dia hafal Quran pun tak, nak kata ulama hadis pun tak. Tak sahlah macam tu. Allah sebut fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Surah An-Najmi, surah 53 ayat 32. Ini ujub namanya. Hang rasa hang hebat, orang lain semua tak erti. Condemn habis. Saya dah tengok hang ni tak ada kerja, tapi saya tak pernah jumpa dia. Kalau jumpa dia syok tuan. Kan nak panggil dia mai duduk sekali ya. Aku duduk tengok hang sakan kan tu. Condemn semua orang tak betul. Kan? Kerana taksub tuan ataupun fanatik dengan sesuatu pendapat
dah orang bagi ni dalil Quran, ni dalil hadis, terima. Oh, pandangan ulama ni aku tak mau pandang ulama ni. Kalau tak mau terima pun jangan suara duduk diam sudah hormat. Tuan-tuan pun tahu kan Imam Syafi'i, dia pergi dengan Iraq tu banyak mazhab Hambali. Mayang subuh dia tak baca kunut. Sedangkan dia ajak orang baca kunut. Dia ra'i menghormati orang belakang tu. Ni kira kita yang bekerja. Ada tuan-tuan. Baik. Seterusnya, kerana nak menghormati sesuatu keadaan masyarakat, tak boleh cakap lebih kurang ni. Saya selalu sebut ni kitab tu ada. Surat 1038, surah ke-29 ayat 25. Nak jaga hati manusia boleh, tapi jangan sampai membelakangi ajaran Islam. Islam kata haram. Pasal nak jaga hati tak boleh bagi jadi halal. Tak boleh. Qala innama takhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ini yang disebut dalam Quran Al-Ankabut ayat 25 ke surat 1038. Tuan ingat. Ini siapa dia? Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim kepada kaum dia. Perbuatan kamu menyembah berbahagai berhala, tidak menyembah Allah, itu hanyalah kerana menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Uraian. Perbuatan yang demikian berlaku dalam masyarakat yang tidak menjadikan ajaran-ajaran agama sesuatu yang wajib diamalkan dengan bersungguh-sungguh, lalu seseorang itu mengambil hati kawannya dengan membelakangkan ajaran agama. Tak boleh. Jangan punya nak jaga hati orang bukan Islam sehingga kita membelakangkan syariat Islam. Tak boleh. Haram kata haram. Depa hak depa lantak jalan lah. Buat aja depa. Jangan usik agama depa. Boleh tuan-tuan? Nak bagi faham sikit ni. Engkar itu adalah salah satu ciri manusia yang dimurkai oleh Allah, termasuk yang saya sebut menyembunyikan kebenaran, tak mau menerima hukum hakam agama walaupun kita perjelaskan dengan hujah dalil Quran dan hadis, kerana ta'assub pada sesuatu pendapat atau kerana nak jaga keadaan masyarakat. Tak boleh tuan-tuan. Boleh. Semua tak engguk, tak mau kan? Kita balik awal benda ni. Baik, kita sambung sikit. Ingkar atau tidak mempercayai akan hari akhirat. Hari akhirat pasti wujud, akan berlaku. Kalau kita hidup di dunia masa buat di dunia habis-habis silap banyak. Saya hujah dengan Quran Al-Muddathir bermula ayat 42 hingga 46. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Al-Muddathir surah ke-74 bermula ayat 42 hingga 46. Saya baca banyak kali dah. Salah satu ni dia tak percaya tentang ada hari akhirat, ada pertimbangan dosa pahala. Ditanya kepada penghuni neraka Saqar, kenapa kamu berada dalam neraka ni? Mereka menjawab, dahulunya kami tak solat. Itu golongan yang pertama. Solat kena jaga tuan-tuan. Apa sekalipun letih ke apa ke, jangan tinggal semayang. Kadang-kadang lewat sikit tak apa nak buat macam mana, tapi jangan duk biasa amal lewat. Nabi ajak waktu as-salat ala waqtiha, hadis Muslim. Sebaik-baik amalan dia solat di awal waktu. Yang kedua, golongan itu menjawab walam nakun nut'imul miskin. Dia kaya, dia RM2 tapi tak pernah bantu orang miskin. Kena ambil tahu ya tuan-tuan. Kena ambil tahu. Lembaga zakat mereka dah buat banyak perubahan. Tahniahlah kepada CEO dan seluruh kaki tangan dia. Saya dipahamkan kalau dulu tuan-tuan
kutipan zakat Kedah ni hanya sekitar 140 juta. Kebelakangan ni tuan-tuan 270 juta. Dulu orang nak bagi pun orang fikir 2 kali daripada buat apa duit zakat. Minta buat permohonan, jawapannya tiada peruntukan. Lah tuan-tuan, macam-macam ada skim bina rumah. Tapi dia akan tengok dia masuk dalam golongan asnaf, dia buat. Nak cerita pun kita bukan duk kerja dengan lembaga zakat, tapi saya dapat briefing macam tu. Tuan-tuan, anak kita masuk universiti Ustaz Zamri untuk degree 1000 one off. Diploma 800, asasi 600. Bila habis sem pertama, cemerlang pointer 3 ke atas, dapat beasiswa, boleh apply online. Bagus macam tu. Baru orang sonok nak bagi. Kami pun dah jadi dah amil zakat ni Kedah. Sebelum ni Perlis kan. Walaupun zakat ni Kedah tak bagi sama banyak macam Perlis, saya ada fikir tak apalah, kita tolong negeri kita ni. Lama dah kami jadi dekat 10 tahun dengan Perlis. Perlis ni tuan-tuan dia bagi 50-50. Kedah ada. Kedah dia bagi 42.5. Tapi kalau dapat banyak, dia ada portion yang lain. Tapi duk fikir pasal Kedah negeri kita, saya pun fikir itu, mereka pemain sekolah, berunding dengan pihak sekolah, setujulah jadi ambil zakat. Dapat pelepasan cukai tuan-tuan. Orang yang nak bayar cukai tak perlu dah. Ni zakat nak bayar, cukai nak bayar, ni undang-undang siapa? Patutnya dah bayar zakat, tak ada lah cukai. Kerajaan pun bagi laluan dengan risit rasmi daripada lembaga zakat, mendapat pelepasan cukai 100%. Baguslah macam tu kan. Baik. Yang orang bukan Islam, dia pun mana ada zakat. Hampa bayar ke cukai? Tidak. Kita cukai pun nak bayar, zakat nak bayar, jam lah. Kan? Itu cerita dia. Tahniahlah kepada CEO Datuk Zakaria. Saya faham itu dalam satu perjumpaan. Saya bangun cakap dengan Laski. Saya kata jangan lupa Tafim Mutmainah. Ulong-ulong kami pasal selama dia jadi CEO 2 kali ke 3 kali dah dapat. Semua sekolah dapat, sekolah-sekolah macam kami. Walaupun tak banyak, dia bagi mengikut jumlah pelajar. Banyak pelajar, banyaklah. Baik. Tadi dia kata sini, yang ketiganya tidak memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dahulunya mengatakan sesuatu yang salah dengan orang-orang yang mengatakannya. Soal agama jangan duk peli-peli main. Banyak tuan-tuan dalam Facebook, Allah hina Islam, hina Nabi. Teruk tuan-tuan, nak jadi apa ni? Sampai boleh keluar tuan-tuan, dia panggil apostate of Malaysia, puak-puak murtad Malaysia. Ada satu apa orang panggil, satu pertubuhan. Tulis pelik-pelik tu. Masya Allah. Jangan duk cakap lebih kurang rosak akidah. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Golongan yang keempat mengatakan kami dahulunya mendustakan hari kebangkitan. Kami duk ingat habis-habis, mati habis-habis dah. Tak habis kan? Sebab catatan amal ada. Itu di antara engkar atau tidak mempercayai akan hari akhirat atau hari menerima balasan. Ingat balasan pada Allah adil. Balasan di dunia kerana undang-undang manusia sampai kiamat tak adil. Tuan-tuan bacalah dalam negara kita, bila melakukan jenayah, kadang-kadang tak sepadan dengan jenayah yang dilakukan, tapi penjara sampai 15 bulan, 2 tahun. Apa ni? Curi susu tepung nilai RM70, 2 tahun penjara. Ish. Tapi orang Melayu kita ni tak mau apa tu, tak mau dengan Islam. Kena kepala dia, baru dia nak mengeluh. Kan? Pasal apa kalau tu curi anak lapar, kena ambil kira semua. Nilai barang berapa? Allah tak ambil 100. Kan? Ada lagi yang takzir ada.
Kan? Potong nak potong tangan takzir ada. Nak buat cara lain penjara seminggu. Ni 2 tahun Ustaz Zamri. Nilai RM74. Lain kali kalau nak curi banyak-banyak. Baru baloi. Jangan RM74, 74 juta. Baloi masuk penjara. Pasal apa? Duit banyak. Keluar duit banyak. Tengok undang-undang manusia, tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita kan sedap rosak akidah. Kadang kita merendah-rendahkan undang-undang Allah. Manusia Allah paling benci, tuan-tuan, abghadun nas ila Allah azza wa jalla man yabtaghi fil Islam sunnatal jahiliyah. Boleh bertemu dengan hadis ni dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Tuhan tanya, undang-undang jahiliyah paling baik lebih baik daripada undang-undang aku. Hadis kata inilah manusia Allah paling murka. Jaga-jaga, tuan-tuan. Jadi kita wajib kena percaya ada hari kebangkitan, atau hari menerima balasan. Dan balasan Allah macam saya kata memang setimpal. Mana dari Quran? Yasin ayat berapa? Ayat 54. Tuan-tuan nak baca Yasin. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kami tidak menzalimi manusia itu walaupun sedikit, tetapi balasan kami sepadan dengan apa yang kamu kerjakan. Tu kata adil. Curi petai, tuan-tuan, 15 bulan. Tak tahu kok petai sekilo harga 1,000 kan? Tak tahu kan? Saya tak makan petai. Ada kes curi petai 15 bulan. Kita nak undang-undang Islam dilaksanakan. Itu ada kerana kamu tidak menghiraukan orang membuat tak tahu ada tak orang jenis ni? Kadang-kadang yang pihak abang dia tu pun baru nak kenal Islam. Allah rupa hari ni jam. Dulu aku kenal dah lah weh. Kita ni baru-baru duk belajar kan. Tak ustaz dia baru nak start. Kalau Allah kata pun nak rimbuk. Dulu kita tak kuasai lagi ayat Quran, hadis. Kalau kita cakap insya-Allah kita ada sandaran Quran, ada sandaran hadis. Tapi bila orang bagi peringatan, nasihat, terimalah. Ad-dinun nasihah. Hadis ke-7 Matan Arba'in, riwayat Imam Muslim. Tertegaknya agama itu dengan nasihat. Dalam hadis ni disebut nasihat kepada pemimpin, nasihat kepada orang awam. Tapi bila manusia tak menghiraukan apa yang disampaikan kepada dia, jadi macam tu. Lepas tu dia pula buat benda tak kena tapi dia berjaya. Dia kata, ada siapa nama? Hak perempuan tu saya tak tahu dia siapa. Saya tengok video. Dia kata lebih kurang macam ni laku, kalau saya salah minta maaf lah. Duk pergi semayang sunat subuh tak kaya pun, katanya saya lebih percaya pada Feng Shui. Feng Shui ni orang tengok nasib lah. Ada tak? Tuan-tuan tengok tak? Hampa warak tak tengok. Nama apa? Tak dengar? Solat duha. Tak tahulah. Tapi saya dengar benda tak kaya pun. Ya, solat duha di antara murah rezeki. Mungkin juga dia masukkan rakatul fajri khair minad dunya wa ma fiha. Hadis Muslim. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tak gaya pun sombong. Orang bagi peringatan, jangan tinggal solat sunat duha, jangan tinggal solat subuh 2 rakaat sunat subuh tu. Lebih baik pada dunia dan segala isinya. Kita tak mau buat, jangan cakap macam tu mentang-mentang kita kaya. Saya boleh baca tuan-tuan kat dia. Orang jenis ni hak tak menghiraukan nasihat orang. Surah ke-6 Ustaz Zamri ayat 44. Falamma nasuma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tu ayat apa? Istidraj. Surah ke-6 ayat 44 Ustaz Zamri.
falamma nasu ma dzukiru bi, maka tatkala mereka lupa akan peringatan yang kami sampaikan, buat dengar tak dengar. Tak apa, Tuhan kata, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan bukakan segala pintu-pintu kejayaan, pintu-pintu kesenangan daripada segala sesuatu. Buat apa pun berjaya. Yang duha tak kaya pun, saya lebih percaya Feng Shui, dia kata. Ingat betul kan? Feng Shui tu tengok nasib mana? Kawan tengok nasib tu pun papa ke dana. Lebih percaya kat dia syirik tu. Biasa tengok nasib lah. Oh, saya pernah dulu. Masa budak-budak, ingat mereka lah banyak sekupang. India tu kayu basikal masuk kampung. Tengok nasib. Tak buatlah aku budak-budak yang macam tu. Kan, dia duduk tengok tapak tangan. Dia kata kaya, aku tak kaya bikin law pun. Dia pun aku tengok naik basikal tua. Saya lebih percaya pada Feng Shui kalau betul lah kenyataan itu rosak akidah. Tuan-tuan, siapa boleh tahu apa nak berlaku kat atas kita, mati kita bila, kita kaya ke tak kaya, siapa tahu. Sebijak-bijak manusia pun kerana Allah bagi ilmu, tak dia tak bijak, tidak. Dalam masa yang sama tu pun ada juga benda-benda yang manusia tak boleh tahu, Tuhan sebut dalam Quran. Saya dengar kenyataan tu, ni jenis ni tak menghiraukan. Ada ustaz ayat tadi nak. Allah buka segala pintu-pintu kejayaan, pintu-pintu kesenangan daripada segala sesuatu. Meniaga, bagus, anak cemerlang. Kan? Pak tak semayang, mak tak semayang, anak tak semayang, SPM, anak sebelah A. Tu dia. Pak semayang, mak semayang, tahajud, anak sebelah E. E. Kan? Dia letih. Nah, tak apalah. Kita pun ada juga anak kita, cucu kita yang tak berapa mengaji, tak apa nak boleh, nak buat macam mana, kan? Kita doa lah dalam standar pisang kan semua elok abang. Tidak? No? Macam tu lah. Kita kena terima lah tuan-tuan. Sebab apa? Yang mentadbir kehidupan kita Allah. Kita hanya boleh buat dua benda, ikhtiar usaha dan berdoa. Kan? Jangan kita jadi macam geng-geng apa Jabariyah lah, apa Mu'tazilah lah, apa semua. Jabariyah pun, apa yang berlaku kat atas kita ni semua ketentuan Allah. Manusia tak ada kuasa nak mengubah. Baiklah, kalau macam tu panggil dia, beli nasi biryani buh dalam talam kambing kakao ya. Jangan duk suar tangan, tak dia masuk mulut. Awak bodoh kan? So dia buka surah Maryam, surah ke-19 ayat 25. Ustaz Zamri, Allah ajak kepada Maryam, dia mengandung, teringin nak makan tamar, teringin nak makan kurma atas pokok. Allah suruh dia goncang. Itulah ikhtiar usaha dia. Berpeluk tubuh tak boleh. Faham tak ni? Ada Ustaz Zamri? Bagus Ustaz Zamri check. Setiap kesalahan saya bayar RM50. Kalau semua betul, Ustaz Zamri bayar RM100. Kena ikhtiar usaha. Dalam Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri dia. Kita rasa kita susah buat kerja-kerja part time, kan? Anak saya pun buat kerja part time, duduk Kuala Lumpur tak cukup. Buat macam mana? Sedih. Saya suruh main balik lah, kita cari kerja sini lah. Hang tu pengalaman banyak dah, 10 tahun dah bidang tu. Dekat dah dapat kerja dengan pengalaman, insya-Allah tak mau. Dengar duk buat Grab, aku sedih. Grab food tu sedih tuan-tuan. Buat macam mana? Dia tak bang saya, dia tahu saya mesti marah. Cuma saya pesan satu, apa pun jangan terlibat dengan pinjaman daripada Alung. Tak ada duit pinjam dengan Syahrilung. Pak dia. Lah setiap bulan duduk top up ada 500. Pak ni bagus sungguh. Tak tahu lah kalau menantu bini dia kata tak baik lagi, aku tak tahu. Rezeki kita dah jadi wakil rakyat ni, kan? Saya kata kat rumah macam ni lah.
Rezeki ni kita pun tak sangka, tak duga Allah nak bagi. Apa kata, kita kongsi rezeki dengan orang-orang yang susah. Betul tuan-tuan, bila niat macam tu memang habis tu. Untuk saya ni ngam-ngam dah niat macam tu, nak buat macam mana? Ada ya orang tu telefon, orang ni telefon. Hari tu main pejabat. Habis dah tak ada apa, dia bermain nak jumpa ustaz nak. Ya, duduk abang, ada apa? Saya ni di rumah barang-barang makan ada, beras. Nak beli lauk duit tak ada. Berapa abang dah? Saya ni hati tisu sikit jenis-jenis duit ni. Sebab saya jenis tak kedeku. Mentang-mentang aku kata mentang apa jangan main minta aku pula. Untuk orang mati mereka ya. Dia kata kalau beliau bagi 100, saya bagi 100, nasib baik dia tak kata 200, kata jam aku. Lauk tak ada, tak ada duit nak beli lauk, tuan-tuan, orang susah banyak. Kan dia nak riak lah, tuan-tuan. Fikir sendirilah Tuhan bagi siapa kita tak mau kongsi dengan orang. InsyaAllah Tuhan balas, saya yakin lah. Paling tidak pun dengan apa yang saya sumbang pada jalan Allah ni, Allah ganti dengan kesihatan pun tak parah. Alhamdulillah. Dia saya kata budak belajar pintar 11 A tuan-tuan, orang susah duk mengaji di Morocco. 2 bulan lah saya nak masuk akaun kat dia 300. Orang ni dia telefon daripada sana, dia teriak tuan-tuan. Dia tak sangka lah kan, saya bukan kenal dia pun. Tapi sebelum dia pergi tu saya panggil dia, ayah dia, mak dia main pejabat adun. Tanya ayah ada 1.5 tahun tak kerja, mak dia kuih pi zakat Kedah bagi tiket kapal terbang, kata dia cemerlang 11 A. SPM tuan-tuan semua A. A minus 1 English. Tu pun A juga. Kita English G. G jam. Saya A English. Saya English orang. Saya minat orang putih. Mata pelajaran ni memang saya lemah kan. Tu saya kata kat mak dia, saya nak duduk sana macam mana? Sewa rumah kerajaan Maghribi bagi, Morocco bagi sebulan 380. Lepas lah sewa, nak makan tu. Mak dia boleh kata depan saya, makan lah Ustaz, apa dah. Kesiannya sebab saya kata tak apa. Rezeki kita kongsi, saya bagi 300. 2 bulan lah saya bagi, 2 bulan ke 3 bulan. Orang di Mesir yang tu 200 pasal pak dia ada kerja, tapi susah juga lah tuan. Nah, hidup kita macam tu tuan, yakinlah wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah ganti. Saya minta ganti badan sihat, cukuplah. Kalau duit banyak pun Pak Haji, sat-sat KPJ, sat-sat KPJ mau tu. KPJ pun tak larat nak bagi ubat, lalai dia hantar pergi Batu Dua. Selesai masalah. Itulah kesudahan kita, duit banyak. Ada seorang yang saya kenal tuan-tuan, dia makan ubat tablet dan sebiji RM500. 7 gopak ko. Ayah, ini kuya Ustaz tahu cakap Cina gopak. Jangan sepak, itu lain. Sipak. 500 sebiji tuan-tuan. Akhirnya dia meninggal dunia lah. Tadi saya pergi ziarah kalau tuan-tuan kena Haji Mukhtar Tajri, Masjid Batu bekas pengurusi. Umur 81 tak boleh berjalan lah. Sedia telefon saya suruh pergi tengok dia, teriak-teriak tadi saya pergi. Tak dah nak ejah masa tuan-tuan. Teriak, kita pun teriak lah, dah hati tisu. Dia tanya, Ustaz lama mana kita berkawan? Ustaz 30 tahun dah Pak Haji. Pak Haji lah yang mula memperkenalkan saya di Masjid Batu pada tahun 1995. Jasa Pak Haji saya kenal sampai bila-bila, sampai saya boleh jadi pendakwah. Tak boleh bangun lah, dia habaq lah. Mungkin ni kali terakhir kita jumpa Ustaz, aku lagi sedih yang ini itu kan. Mungkin kali terakhir kalau saya meninggal, Ustaz jadi imam lah, mengaku pi lah nak buat macam mana kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita pun nakkan sampai tahap tu, percayalah ya. Pak Haji umur apa? 86. Kuat lagi duk ambil kamera ni. 63. 63 tu parah bahaya tu. Nabi bagi tahu umur umatku, umurku nampak semua putih tu.
Tak apa, saya bagi ayat penyedap kat Pak Cik. Khairukum man tana umuruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang dipanjangkan umurnya, elok pula amalannya, yang tu buat menyejuk hati. Duit tak ada apa tuan-tuan, amalan baik. Main masjid, main dengar kuliah, semayang berjemaah. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Nah, jadi jangan jadi manusia macam tadi. Kemudian dia kata, atau kamu sengaja membelakangi ingatan dan perasaan suci yang ada pada pembawaan kejadianmu sebagai manusia. Allah cipta ni manusia, dia ada naluri. Manusia ni naluri dia sama ya. Ada suka duka kan. Ada masa kita suka, kadang-kadang bangun-bangun tidur, benar lah Pak Di, bangun-bangun tidur rasa sedih. Tak tahulah kalau orang putih dia kata we get up at the wrong side. Kan. Saya itu pembohong tu. Tapi saya kena 2 bulan kali akan kena tuan-tuan. Bangun daripada tidur subuh tu pasal sedih. Saya ni sedih tak? Itulah manusia. Islam bukan Islam sama ya. Suka duka, sedih, gembira tu memang naluri, memang manusia. Allah cipta macam tu. Tengok dia kata sini. Karena mereka tak peduli membelakangi ingatan dan perasaan suci yang ada pembawaan kejadianmu sebagai manusia. Sebaik-baik penciptaan yang sanggup berbuat kebajikan. Ada manusia dia sanggup berbuat kebajikan tuan-tuan, Masya Allah. Atau berbuat kejahatan sampai tak peduli dosa pahala. Nah, dosa lah tuan-tuan. Sebab macam tadilah sahabat saya Ustaz Mu'alaf takbir nak solat maghrib, jatuh meninggal dunia bahagia. Yang tu baru betul kata, apa kamu nak kata pada ini mayat? Baik. Sekali itu yang meninggal itu mak dadah. Jadi kawan-kawan mereka semua main tuan-tuan. Main. Kira penghormatan terakhir Ustaz Zamri. Nah, geng-geng apa lah. Geng ketum lah, geng apa. Tu imam tadi. Apa kamu nak kata pada ini mayat? Cantik. Dia kata cantik. Cantik habis ya. Saya hari tu rasa macam mana nak kata saya pergi bank Islam, nak pergi ambil duit. Kat pintu tu ada orang lelaki tu seorang tunggu dengan Tupperware. Haji, tolong sikit je, tak apa saya keluar saya bagi. Saya bagi tuan-tuan, so memang saya bagi India ke bukan saya bagi, tapi tak banyak. Tapi saya akan ceramah dulu. Dengar dia Islam bagi salam. Abang kerja apa? Saya tak kerja, Haji, baru keluar dari penjara. Aku pun cepat-cepat bagi dia tabuh aku naik. Tapi saya dan lagi. Tak apa. Masa silam, amalan silam itu kerja Allah Ta'ala nak ampun. Dia seronok tuan-tuan. Allah terima kasih Pak Haji bagi nasihat macam ni kat saya. Dia rasa berguna tuan-tuan. Soal nak ampunkan dosa kita bukan manusia abang. Tapi saya pesan, abang jangan tinggal solat. Dia bagi RM3. Nasib baik dia tak tahu aku YB. Kalau tak apa YB kedekut dia ni. Nasib baik dia tak tahu. Kenapa? Kalau dia tahu jam aku. Saya memang kalau yang Islam saya akan bagi nasihat. Nasihat saya sama ya, jangan tinggalkan solat. Terima kasih dia kata. Oh, saya terima semua nasihat ni, terima kasih. Baru keluar penjara. Orang mudah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah masuk penjara, tuan-tuan tak tahu lah. Kita kalau masuk tengok sedih tu. Muda-muda pun ramai. Jadi dia kata yang sanggup berbuat kebajikan ada atau berbuat kejahatan, yang pernah menerima kebaikan orang lain atau menderita kejahatan kerana yang dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, ada manusia yang dia terima kebaikan pada orang lain. Ada manusia ni macam Palestin ni. Nah, saya baca dah lebih kurang 15,000 dah yang terkorban, mati syahid. Tak tahulah kalau niat untuk mempertahankan agama, syahid dunia akhirat. Ustaz Zamri, kalau hadis man qutila duna malihi fahuwa syahid.
Tirmizi dan Imam Ahmad. Sesiapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Syahid ni syahid akhirat no, Ustaz no. Sebab dia mempertahankan harta. Mati kemalangan tu syahid akhirat. Nah, yang kita nak syahid dunia tak akhirat. Kalau tengok video memang sedih lah tuan-tuan. Tak ada langsung hati perut pok-pok Yahudi laknatullah ni tuan-tuan. Nah, budak-budak benda bom tuan-tuan bayang Allah. Tengok habis hancur, upah tak ada upah. Saya bukan bayang siapa Ustaz Zambi. Kita ada cucu. Ni dapat seorang lagi. Yang ke-9. Ucaplah tahniah. Anak bongsu saya, perempuan seorang tu ya. Kahwin 2 tahun baru dapat anak. Dapat perempuan kat weh. Saya pergi tengok comelnya, muka macam Tok Wan. Nah, bang tu lah kata apa. Sebab saya gok saya ke-9. Tapi itulah baru 2 kali saya tengok tak dan. Lahir 18 bulan 11 baru tengok 2 kali. Nak buat macam mana? Saya pun beritahulah kau anak saya abang kat suami hang tu. Sat ni kecil hati pula buat tak main tak dan. Duk lari-lari macam tu lah tuan-tuan. Itulah saya tengok Allah. Anak Arab sampai muka tak nampak habis pecah. Perut terborai pada tuan-tuan. Tak ada hati perut no. Tuan-tuan jangan berhenti doa. Tak hafal doa apa tadi kunut nazilah tak apa siapa. Saya pun tak hafal. Doa dalam bahasa Melayu, ya Allah hancurkan Yahudi dan Nasara. Yang sedih ni tuan-tuan, Arab Saudi tak menyokong. Ustaz, bahkan dia buka ruang supaya Amerika boleh pergi parking semua jet-jet pejuang untuk menyerang Palestin. Kalau Arab Saudi Salman tu ada depanku lah, aku nak baca hadis Muslim. Ya akhi ta'al Maisa. Hang dengar hadis sahih Imam Muslim. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu bersaudara, dan orang Islam tidak menzalimi sesama Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Kamu boleh biar, kamu buka ruang tak Ustaz? Ustaz, dia baru buka ruang. Aduh, kalau bukan kerana Kaabah, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, siapa pun tak lapak nak pergi. Dia tuan-tuan. Kerana 2 benda tu lah kita pergi. Tak apalah sampai masa ada peluang saya ceramah kat Pak Arab lah. Jadi cukuplah untuk malam ni, tandakan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.